Ya, Assalamualaikum. Saya Hafiz Azlan dan hari ini saya akan bercakap mengenai enjin carian. Apa tu enjin carian? Pertama sekali kita faham bahawa macam mana enjin carian ni muncul. Pada asalnya, web yang kita kenal ni bukan seperti mana kita nampak, iaitu kita ada Google, kita ada Facebook, kita ada Instagram semua tu, tapi sebenarnya semua tu hanyalah platform yang dibina di atas internet. Internet ni macam satu tanah yang sangat-sangat luas dan pada zaman dulu ianya tak ada kesinambungan antara setiap satu website tu. Sebagai contoh, ada orang buka tanah kat sana, ada orang buka tanah rumah kat sana, bangunan sini, bangunan sana, tetapi tak ada jalan yang menghubungkan semua tu. Maka muncullah beberapa idea cubaan semua tu yang cuba untuk menghubungkan setiap satu website ataupun bangunan-bangunan yang dibina atas internet ni supaya lebih mudah untuk orang cari. Antaranya adalah dengan cara apa yang dibuat oleh Larry Page dan juga Sergey Brin. Sebelum mereka ada banyak lagi sebenarnya, tapi kita tak akan fokus pada itu. Saya ambil Google sebagai contoh sebab kita semua kenal lah Google sepatutnya. So dalam Google kita ada satu fungsi yang penting iaitu Google Search. So Google Search ni apa yang Google buat ataupun kebanyakan enjin carian lain buat adalah mereka akan menghantar satu labah-labah, kita panggil sebagai spider, yang dia akan merangkak, dia akan crawl setiap satu website, dia ambil konten dalam tu, kandungan dalam website tu, dan kemudian dia akan buat indeks. Bagi contoh, kalau dekat muka halaman pertama ada tajuk, kemudian ada kandungan, ada blog post ke apa, dia akan ambil semua data tu, dia akan simpan dalam database, dan kemudian kiranya macam kita panggil sebagai pengkatalogan lah, basically macam perpustakaan. So dekat sana kemudian enjin carian, fungsi dia adalah untuk memudahkan kita mencari. So mereka dah kumpul semua data tu, data kandungan yang ada dekat dunia ni, ada berapa banyak website, semua tu dia simpan semua. Kemudian mereka memudahkan untuk kita cari. Sebagai contoh, kita cari Dean Studio. So bila kita search Dean Studio, mereka akan cari website mana yang ada banyak menulis mengenai Dean Studio. Sebagai contoh, ada satu website yang tulis Dean Studio sebanyak 5 kali. Maka mereka akan kata, okey, website ni InsyaAllah dia pasal Dean Studio. Maka mereka akan letak pada halaman pertama dan juga tempat yang pertama dalam website tu. So daripada mula-mula dia akan hantar crawler, kemudian dia akan indexing, iaitu dia akan katalogkan, kemudian dia akan memudahkan kita untuk mencari. Daripada sana, itulah enjin carian secara asasnya lah. Dia memudahkan kita untuk mencari. So tadi saya ada sebut yang bila kita cari, kemudian kita akan ada satu part di mana enjin carian akan berikan beberapa website untuk letak pada halaman pertama. Jadi semua orang nak berada pada halaman pertama untuk benda yang kita cari itulah. Sebab biasanya kita akan klik 1, 2, 3, 4, yang kelima kita dah tak tengok dah website apa tu. Jadi kenapa Google sangat-sangat berjaya berbanding Yahoo adalah sebab mereka ada algoritma yang membolehkan dia kenal pasti siapa sebenarnya yang membuat website secara legit. Maksudnya betul lah website tu pasal, sebagai contoh tadi, Dean Studio. Dia bukan sekadar spam. Contoh, satu website tu tulis Dean Studio ulang-ulang banyak kali. Sebaliknya, Google dia ada satu algoritma untuk tentukan yang itu sebenarnya adalah seorang manusia yang membuat website tu, bukannya robot. So, dan itulah yang meletakkan kenapa Google sangat-sangat popular. Dan itu juga yang membawa kepada banyak benda lain, yang membawa kepada website, social media, yang membawa kepada dunia internet kita kenal sekarang, iaitu kita mudah untuk cari. Carian tu segala kuasa berada di hujung tangan kita. Antara industri yang muncul daripada benda ni, teknologi ni, adalah Search Engine Optimization, iaitu SEO. Jadi kita sebagai marketer ataupun orang yang buat website, kita mudahkan komputer ataupun algoritma ataupun crawler tu untuk faham website kita strukturkan dengan cantik, kita bagi keyword yang cukup, kemudian kita pastikan ada link daripada website lain kepada website kita, semua tu supaya komputer lebih mudah faham apa website kita mengenainya dan dia mudah untuk sampaikan website kita kepada orang lain. So bagi saya, ini adalah salah satu teknologi yang telah mengubah macam mana kita gunakan website. Sebab kalau tak sampai ke sekarang, kita kena key in spesifik alamat yang tepat baru kita boleh sampai ke destinasi. Tapi sekarang ni kita boleh Google kat YouTube. Sebagai contoh, kita cari macam mana nak kita type panjang-panjang, nanti Google akan bagi, kita akan jumpa juga apa yang kita nak. Tapi kalau tak, dulu kita kena spesifik alamat website tu, barulah kita boleh jumpa. Maka ini adalah satu teknologi yang sangat-sangat menarik. Kita patut berterima kasihlah kepada siapa yang telah membawanya kepada kita. Itu saja untuk hari ini. Nanti kita akan sembang lebih lanjut mengenai search engine kalau sekiranya ada kelapangan.